Syaf Syukri yang berada di Don Baleh di Kapit pada ketika ini. Kalau kita lihat di social media, Syaf Syukri dan juga jurukamera, jauh perjalanannya tu, panjang perjalanan dan sebagainya. Ceritakanlah perjalanan itu. Tapi sebelum itu, kalau di belakang Syaf Syukri pada ketika ini, bagaimana persiapannya untuk penamaan calon pada hari ini, dan kongsikanlah pengalaman perjalanan itu, kerana ini adalah amat orang kata apa, yang dekat di hati Syaf Syukri. Separuh jiwa Syaf Syukri adalah meranau. Mungkin bagaimana, mungkin kalau boleh dikongsikan dengan penonton Sarawak ini juga. Baik, terima kasih Najib, terima kasih Hafizi dan rakan-rakan tugas di Bukit Jalil. Saya berada di Dewan Kejora SMK Baleh nombor 2 Kapit, dan di mana ini adalah lokasi bagi penamaan calon bagi N64 Baleh. Dan saya dan Airul antara individu yang terawal tiba di sini, ya Najib dan Hafizi, dan selepas kami tiba, selepas itu rakan-rakan media yang lain pun tibalah, dan ketika ini saya nampak di bahagian luar pasukan keselamatan telah pun bersiap sedia untuk menghadapi perjalanan penamaan calon pada hari ini. Dan di belakang ini merupakan pusat pendaftaran bagi calon-calon yang seperti mana kita tahu, calon hanya dibenarkan datang bersama dengan pencadang dan penyokong, dan kerusi disediakan lebih di sini. Seperti mana saya dimaklumkan oleh RO tadi, biar lebih jangan kurang. Baiklah Najib, itu cerita di sini. Saya akan bawakan perkembangan lebih lanjut nanti, tapi saya nak ceritakan pengalaman saya sepanjang berada di sepanjang saya membuat liputan di di Parlimen Kapit dan juga Parlimen Hulu Rejang. Seperti kita tahu, kawasan Kapit ini merupakan kawasan ataupun bahagian paling besar di Sarawak. Dan bayangkan ada 3 don di bawahnya, sama juga dengan Hulu Rejang ada 3 don menjadikan 6 don keseluruhannya. Kami sudah sampai ke 5 don daripada 6 don tersebut disebabkan faktor jarak dan lokasi lah. Okey, di sini ya, pengalaman saya yang paling mencabar dengan Airul adalah apabila kami membuat keputusan untuk pergi ke Don Belaga dan juga Don Murum yang berada di bawah Parlimen Hulu Rejang, iaitu Don Belaga dan Murum ni terletak, saya kira kalau nak sampai ke Don Belaga dan Murum ada 2 option. Kami boleh pilih untuk menaiki Bor Express, menempuh perjalanan selama 4 ke 5 jam, atau menaiki kereta dari Kapit menuju ke Sibu, Sibu ke Bintulu, dan Bintulu sampai ke Belaga dan Murum. Dan jarak lokasi agak jauh sebenarnya. Dan apabila kami membuat keputusan tersebut, ya Najib, Hafizi, bayangkan dari Kapit kami menaiki Bor Express ke Sibu selama 4 jam menempuh perjalanan, dan daripada Sibu ke Bintulu hampir 200 km. Kami menempuh perjalanan lebih kurang 4 jam disebabkan keadaan jalan ketika ini susulan daripada pembinaan lebuh raya Pen Borneo. Dan dari Bintulu, kami bukan setakat menjadikan Bintulu sebagai pit stop kami juga berkesempatan untuk bertemu dengan penduduk-penduduk di bahagian Jepak, dan juga kami mendengar isi hati mereka. Antaranya telah saya bawakan isu tanah yang telah mereka dapat hampir selesai selepas pengumuman dibuat oleh Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan selepas daripada kami di Bintulu, kami bergerak menuju ke Belaga dan Murum. Dan di Belaga ni Najib, ya, walaupun dia agak jauh, kami boleh kata terkesima jugalah melihat bagaimana corak pemikiran dan apa benda aspirasi penduduk di sana apabila kami ajukan soalan. Saya berada di sana, saya juga bertemu dengan penyandang dan juga calon bagi Don Belaga, Datuk Liwan Lagang yang juga merupakan Menteri Muda Utiliti Sarawak. Kami sempat bertanyakan kepada beliau juga apa antara aspirasi dan impian beliau menjelang selepas dicalonkan ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan kisah rakyat. Di sana kebanyakan kami sempat bertemu dengan warga-warga emas. Tapi apa yang mereka inginkan ialah perubahan daripada segi infrastruktur. Ini kerana antara satu yang saya suka nak quote, ya, menarik. Saya bertemu dengan salah seorang guru di sana, ya, Najib dan Hafizi. Jika dahulunya anak-anak muda di sana boleh terjun ke sungai, namun disebabkan keadaan sungai yang mungkin agak berbahaya ketika ini, mereka memohon agar satu fasiliti disediakan khusus untuk belia, termasuk dengan swimming pool ataupun kolam renang. Dan apabila bertemu dengan golongan belia di Belaga pula, antara aspirasi dan antara yang mereka inginkan adalah penubuhan pusat kebudayaan. Kerana Belaga ini merupakan penempatan yang didiami oleh lebih daripada 3 etnik yang berbeza. Ada etnik yang mungkin anda sendiri tidak pernah dengar, seperti etnik Lahanan, etnik Punan, Penan dan banyak lagi. Jadi di sana mereka inginkan soal-soal pembangunan diambil peduli. Bukan saya nak katakan tiada aspek pembangunan di sana. Jalan raya sudah siap, iaitu jalan Jiwa Murni sudah siap walaupun keadaannya agak berbukit. Namun
mereka inginkan lebih daripada aspek fasiliti dan infrastruktur seperti stadium, pusat kebudayaan dan juga pusat sukan yang boleh memberikan belia-belia di sana ada aktiviti nak dibuat pada waktu petang. Dan seterusnya saya kembali semula ke Kapit untuk kita menempuh proses penamaan calon, proses pengundian awal dan juga hari pilihan raya itu sendiri pada 18 Disember ini. Najib dan Hafizi, itu antara cerita yang saya nak kongsikan ketika ini. Okey, kita nak pergi kepada soalan yang tak berapa nak serius. Saya nak tanya dekat Syaf Syukri. Syaf, dalam perjalanan Syaf yang panjang itu, ada jenis-jenis makanan-makanan yang baru ke Syaf jumpa yang boleh kita ceritakan, boleh kita kongsikan? Sebab sebenarnya jaranglah kita nak pergi ke Sarawak melihat teroka. Kalau selalunya pergi ke Kuching saja, nak masuk ke kawasan-kawasan pedalaman itu melihat kepada budaya mereka, agak sukarlah dengan kekangan masa dan sebagainya. Jadi apa makanan-makanan yang best, yang sedap Syaf pernah jumpa di sepanjang Syaf menelusuri don-don tersebut? Dan Syaf juga suka makan kan orang ya? Betul, betul. Najib pun suka makan kan, Hafizi pun suka makan. Baiklah, di sini ya, tak payah cerita pasal pengalaman kami ketika kami berada di Belaga atau sebagainya, kerana di Kapit sendiri ya, apabila kita membuat liputan ataupun kita berkongsi cerita mengenai keunikan ikan empurau, kami diberi kesempatan untuk makan ikan empurau yang sudah siap dimasak. Bukan setakat ikan empurau, malah kami dihidangkan dengan ikan tenggadak dan juga ikan ngemah. Dan ikan semah, maaf, ngemah lah nama dia, maaf. Jadi itu antara ikan yang kami dapat rasa. Bayangkan harga ikan empurau tu boleh mencapai daripada 1 kilo 600 ke 800 ringgit sehingga ke 1,500 ringgit. Tapi kami berkesempatan untuk rasa ikan tu. Dan alangkah indahnya kalau dapat makan setiap hari. Dan itu antara cerita menarik, anda boleh dapatkannya di extrawani.com. Saya buat title kat situ, kenapa ikan empurau mahal sangat. Anda boleh saksikan, anda boleh baca. Dan itu antara fakta-fakta yang saya kongsikan berdasarkan pertemuan saya dengan penjual ataupun pengedar ikan empurau tersebut di Pekan Kapit ini sendiri, Najib dan Hafizi. Okey, baik, terima kasih Syaf Syukri, dan kita juga Najib lepas ni bolehlah fikir-fikir kan Boleh, saya rasa. makanan-makanan yang dicakapkan oleh Syaf Syukri tadi. Itu yang menarik, itu keunikan Sarawak ini, kerana pelbagai budaya dan etnik itu dicerminkan dan juga diterjemahkan dalam pelaburan kita untuk kita mendengar dan juga melihat keunikan makanan, apa masalah mereka, apa yang mereka mahukan dan sebagainya. Ini semua kita muatkan dalam web kami extrawani.com.